Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terpanggil untuk bercakap dari hal bumi bertuah, yang mana pemimpin-pemimpinnya, negara kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tak bertuah, yang sebenarnya rakus, tamak, haloba, yang sebenarnya tak layak jadi pemimpin. Baiklah, cuba fikirkan, ini satu-satunya negara dalam dunia yang mana ada pemimpinnya yang menggunakan sijil-sijil palsu demi mendapat jawatan sebagai pemimpin. Ini satu-satunya negara yang mempolitikkan nyawa rakyatnya sendiri. Tak kira sama ada datang daripada parti mana pun, khususnya parti UMNO, parti PAS, Perikatan, atau apa parti sekalipun. Ini satu negara yang tak peduli dari hal rakyat, yang tak bercakap dari hal rakyat, melainkan pura-pura dan bohong. Cuba bayangkan sebuah negara dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang rasuah, yang merompak menyamun, yang makan duit anak yatim, yang sebenarnya negara ini dikuasai oleh pemimpin politik yang zalim, tamak, perompak dan penyamun. Sampai bila sebenarnya bangsa Melayu mahu dipijak, diinjak, dibodohkan oleh pemimpin politik? Sampai bila? Sama ada bertopengkan bijak pandai lulusan luar negara, ataupun bertopengkan sijil-sijil luar negara yang berstatus ulama, sekolah pondok atau mana pun sebenarnya. Ini satu-satunya negara yang dipimpin oleh orang-orang yang tamak, bodoh. Ini negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berhati kaldai, yang memutarbelitkan hadis untuk kepentingan diri sendiri. Baiklah, kenapa aku bercakap begitu? Di saat rakyat hidup di dalam keadaan tertekan, terpukul dengan masalah vaksin, ada yang mati, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang dapat penyakit yang tak pernah ada sebelumnya. Negara sibuk, pemimpin sibuk untuk buat pilihan raya negeri Johor. Atas alasan apa sebenarnya? Bagilah apapun alasan. Bagilah beribu-ribu alasan. Tapi hakikatnya adalah tamakkan kuasa dan gilakan kerusi. Sama ada bertopengkan agama, bertopengkan dunia atau akhirat. Kamu sebenarnya pemuka-pemuka agama. Kamu menzalimi rakyat, kamu memijak, menindas fakir miskin, orang yang sukar hidupnya. Kamu adalah pemimpin-pemimpin yang penipu.
Dan kamu adalah pemimpin-pemimpin yang memberi jawapan-jawapan yang bodoh apabila bangkit sesuatu isu di dalam masyarakat. Baiklah. Untuk apa pilihan raya negeri Johor diadakan? Dalam keadaan rakyat tertekan dengan pandemik. Dalam keadaan rakyat baru dilanda musibah banjir. Bantuan pada rakyat tak seberapa. Tapi kalian gunakan dana yang ada, yang datang daripada rakyat, untuk adakan pilihan raya negeri Johor. Untuk kepentingan kuasa kamu. Apa nak jadi sebenarnya dengan bangsa Melayu yang tak sedar-sedar? Kebanyakan daripada bangsa Melayu adalah mereka yang penjilat, pemimpin-pemimpin yang perompak, penyamun, yang zalim, yang menindas. Kamu, siapapun kamu, lebih besar dosanya daripada pemimpin-pemimpin itu sendiri. Dikatakan pemimpin yang ada ini bodoh. Kamu, penjilat-penjilat pemimpin, lebih bodoh dari pemimpin yang sememangnya bodoh. Rakyat tak mau bangkit kerana bangsa Melayu memang terbuai dengan sifat-sifat Pak Pandir, Pak Lebay, Tok Kaduk, Mat Jenin. Ini satu bangsa Melayu yang lebih berangan dari kenyataan. Pemimpin politik gilakan kuasa, rebutkan kerusi, tanpa memikirkan keadaan dan nasib rakyat yang sukar hidupnya. Perlukah kita bercakap dari hal dosa dan pahala kepada pemimpin-pemimpin? Bukan mereka tak tahu dari hal dosa, pahala, surga atau neraka. Bukan mereka tak tahu. Tapi pemimpin yang ada sekarang adalah orang-orang yang tak perlu ditarbiahkan, adalah orang-orang yang tak perlu dinasihati. Kerana apapun yang rakyat bercakap pada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, umpama anjing menyalak bukit. Bahkan mereka memutarbelitkan hadis. Apabila berlaku sebarang kesalahan, apa kata mereka sebagai pemimpin? Alangkah Nabi maafkan umat. Apa lagi kata mereka? Sebagaimana kata Nabi, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Ayat itu diguna pakai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, yang membodohkan rakyat. Apa katanya? Mereka juga orang biasa yang tak lepas dari melakukan dosa. Alangkah Nabi ampunkan umat. Itulah kata-kata Nabi yang diputarbelitkan oleh pemimpin-pemimpin untuk kepentingan mereka sendiri. Di bawah kepimpinan UMNO, dikatakan 60 tahun di bawah kepimpinan UMNO, hanya segelintir sahaja nasib Melayu yang terbela. Itu pun yang terbela adalah diri dan keluarga mereka sendiri. Bukan rakyat yang termiskin. Bukan rakyat yang sukar, yang daif hidupnya. Bukan anak-anak yatim, bukan ibu tunggal yang terbela nasibnya.
dan mereka gunakan, mereka cedok dan mengatakan bahawa rakyat tak tahu bersyukur. Sudahlah. Rakyat jangan tertipu oleh pemimpin-pemimpin politik. Jangan. Mereka tak akan bawa kamu ke surga, tapi mereka bawa kamu ke jurang yang paling dalam. Mereka menindas kamu, menekan kamu. Sebenarnya mereka membunuh kamu dan generasi kamu. Kita tak dengar sebenarnya pemimpin bercakap dari hal hala tuju negara, dari hal rakyat, dari hal masa depan bumi yang tercinta ni. Jika diikutkan sebuah negara dikatakan memiliki kekuatan di dalam militeri, di dalam ketenteraan. Tapi cuba kita lihat kerajaan yang ada sekarang. Jika diukur dari kekuatan militeri, kekuatan apa yang kita ada? Bahkan jika kita diserang oleh negara luar, aku rasa dalam kiraan per minit, bumi yang tercinta ini musnah oleh peluru berpandu, oleh serangan kapal terbang, oleh senjata-senjata canggih yang bangsa asing ada. Tapi negara kita, apa yang kita ada untuk mempertahankan bumi yang tercinta ni? Nak harapkan pemimpin-pemimpin yang ada mempertahankan bumi yang tercinta ini, minta maaf, mereka akan lari tinggalkan bumi ini dengan menaiki heli yang dibawanya adalah diri dan keluarga mereka. Kerana bagi mereka, mereka berpegang pada hadis yang mengatakan, jagalah diri dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Jadi, mereka gunakan duit rakyat, mereka gunakan hasil bumi yang ada di negara ini hanya untuk diri dan keluarga mereka sendiri. Minta maaf, rakyat kebanyakan sebenarnya tidak termasuk di dalam keluarga mereka. Mereka tamakkan kuasa, mereka gilakan kuasa, mereka gilakan mengumpulkan harta dan kekayaan untuk diri dan keluarga mereka. Cuba kamu bandingkan rakyat yang ada. Cuba kamu bandingkan kehidupan kamu, kediaman kamu dengan kediaman mereka. Cuba kamu bandingkan. Tidakkah kamu sedar? Bahkan walaupun hidup dalam keadaan sukar, kais pagi makan pagi, kadangkala kais pagi tak ada apa yang boleh dimakan, masih menjilat, masih terbongkok-bongkok, masih tersujud-sujud dengan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya membangsatkan bangsa sendiri. Kita tengok dari hal banjir. Ya, dari hal banjir. Bertimbun-timbun balak turun, dihanyutkan oleh air. Contohnya di Kelantan, banjir yang berlaku menghanyutkan sekalian balak yang mana sebelumnya dikatakan tidak ada pembalakan. Tidak ada pembalakan. Siapa yang cakap tu? Salah seorang dari pemimpin politik di negara, di negeri si Tiwan Kembang. Aku tak tahu apa yang kembang. Apa katanya? Apabila perkara itu terbongkar, katanya pembalakan itu bagus untuk harimau. Sekejap. Katanya pembalakan itu bagus untuk harimau. Aku tanyakan harimau, betul ke pembalakan
yang dibuat oleh pemimpin yang bertopengkan agama itu bagus untuk kamu. Katanya, apabila berlaku pembalakan, tanah akan lapang dan kamu mudah untuk berlari. Betul atau tak betul? Kamu tengok. Harimau ini pun malu dengan jawaban kamu sebagai menteri. Apa katanya? Okey. Apa katanya? Kamu anak seorang ulama. Tapi jawapan yang kamu beri seolah-olah kamu tidak ada agama. Jawapan yang kamu beri menunjukkan kamu munafik, menunjukkan kamu tamak, gila kuasa, penipu, pembohong, dan kamu tak layak dipanggil ulama. Kamu adalah orang politik yang menzalimi rakyat, pembohong, penipu, dan kamu munafikun, bahkan lebih munafik dari munafik. Cukup. Harimau pun marah. Apabila harimau terpaksa cari makan di bandar, di kampung-kampung, kerana pembalakan haram yang dilakukan, yang pada mulanya kamu katakan tidak ada pembalakan. Kemudian kamu katakan perkara itu, kegondolan hutan itu menyebabkan harimau akan lebih banyak membiak dan harimau mudah untuk berlari. Alangkah bodoh dan janggalnya jawapan kamu. Menunjukkan kamu bukan seorang ulama, kamu tak layak jadi pemimpin, kamu tak layak menjadi orang yang mengaku Islam, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka tempat kamu adalah di bawah tapak kaki rakyat. Kamu harus dipijak oleh rakyat. Semua pemimpin yang ada sekarang adalah orang-orang politik yang harus dipijak oleh rakyat. Bagi aku bukan harus, tapi wajib kamu dipijak oleh rakyat. Dan setiap sen dan harta yang kamu ada, yang kamu kumpul, dihitung dan dipertikaikan oleh setiap rakyat. Cuba kita lihat negara Bangkok dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Isu kepimpinan, isu penyelewengan, isu 1MDB, bekas orang tersohor, bekas Perdana Menteri yang dibicarakan sudah dijatuhkan hukuman, tapi masih tidak dihukum. Selepas satu rayuan ke satu rayuan, selepas satu rayuan ke satu rayuan, dan yang terbaru mahu menjemput peguam dari luar negara untuk membelanya. Kenapa perkara ini berlaku? Disebabkan beliau mampu untuk membayar kepada peguam-peguam berkenaan. Tapi jika orang awam, orang miskin, orang fakir dan miskin kerana tidak mampu untuk membeli peguam, untuk membayar peguam, secepat itu hukuman akan dijatuhkan. Secepat itu diberi hukuman yang kita fikir tak masuk pada akal. Mentang-mentang bekas pemimpin yang kaya raya boleh bayar harga guaman, maka seolah-olah undang-undang tidak berfungsi baginya. Bagaimana sebuah negara memiliki
Sabar. Tenang, tenang. Bagaimana sebuah negara memiliki ketua SPRM yang sendiri melakukan kesalahan? Ulama yang ada di bawah jenama PAS bukan ulama. Dikatakan Muhyiddin Yassin, Parti Perikatan, mereka juga terdiri dari orang-orang bekas orang-orang UMNO. Siapapun kamu, sama ada kamu PKR, kamu Perikatan, kamu UMNO, semua kamu sebenarnya harus dihumban, dibuang ke laut lepas. Sudah sampai masanya Melayu bangkit dan sudah sampai masanya Melayu berjuang di bawah satu jenama parti yang baru. Sama ada terdiri dari anak muda atau jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang baru, punya misi dan punya visi yang baru untuk Melayu, untuk negara, untuk bumi tercinta ini, untuk agama. Umbankan pemimpin-pemimpin yang sekian lama menzalimi rakyat, menipu, yang tamak, yang merompak, yang menyamun. Umbankan. Kita perlukan satu negara yang adil dan saksama, yang dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul berpengetahuan, yang betul-betul beriman, yang betul-betul lurus, yang betul-betul berilmu, baik syariat, baik tarikat, hakikat, makrifat, duniawi dan ukrawi. Bukan pemimpin yang ada sekarang. Siapapun kamu, apapun kamu, dari gunung mana, dari bukit mana, dari busut mana, kamu yang menyebabkan bangsa Melayu jauh tertinggal dan terpuruk di bawah pemerintahan kamu. Pun kamu masih tamakkan kuasa, kamu masih lagi gilakan pangkat dan kedudukan, dan setengah-setengah bangsa Melayu yang masih tak sedar. Kamu juga termasuk orang-orang yang menunggu bencana untuk diri dan keluarga kamu. Kamu yang membinasakan. Kenapa PRN Negeri Johor akan diadakan? Jawapan, kalau ditanya pada aku, jawapanku satu. Sebenarnya PRN Negeri Johor akan diadakan di atas kebodohan rakyat Melayu sendiri yang tidak mahu bangkit, tak mahu sedar, tak mahu berjuang. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.